Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini naratif khas. Terima kasih kerana bersama saya. Dalam tempoh 1 jam ini kita akan membicarakan berbagai topik penting pada malam ini untuk kita bercakap soal rahmah untuk rakyat. Tapi sebelum itu, anda yang menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton kami secara langsung penstreaman di Facebook dan juga TikTok Live Berita RTM untuk memudahkan anda menonton tidak kira di mana anda berada. Dan seperti biasa pada malam ini kita akan bercakap perkara berkenaan dengan rahmah untuk rakyat, satu terma yang saya fikir dan saya percaya segenap rakyat Malaysia memahami dan juga bercakap berkenaan dengan soal rahmah ini tidak kira, sehingga kan ada anak kecil yang menggunakan istilah ataupun terma rahmah ini memberi satu impak yang cukup kuat ataupun kita panggil sebagai explosive effect yang telah pun diperkenalkan pada awal tahun ini. Saya tidak mahu bercakap panjang kerana banyak perkara ini kita akan bincangkan, dan saya bersama tetamu di studio hari ini yang berhormat Senator Hajah Fuzia Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. YB, kementerian pertama yang merasmikan set ini untuk kita bercakap dalam naratif khas ini dan juga bersempena dengan PRU DUN ke-15 ini, dan saya faham YB jadual padat hari ini di pavilion untuk majlis penutup Hari Pengguna Kebangsaan. Bagaimana sambutannya? Alhamdulillah cukup baik, dan program ini telah mendapat sambutan dekat 20,000 rakyat Malaysia. Ianya berlangsung bermula pada hari Jumaat selepas solat Jumaat dan berakhir petang tadi. Alhamdulillah. Baik, dan telah pun selesaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, dan juga ada beberapa perkara yang akan dimaklumkan. Satu perkara yang sangat fresh untuk dikongsikan selepas ini bersama dengan Yang Berhormat di studio. Baik, YB, kita melihat bahawa kementerian ini adalah satu kementerian yang sangat penting untuk bercakap dan juga menjaga soal poket rakyat, soal makan minum rakyat, lapar rakyat bagaimana dan sebagainya. Setelah saya melihat bahawa kurang lebih 8 bulan rahmah ini diperkenalkan dengan menu rahmah, saya fikir ia satu explosive effect yang saya katakan. Kesannya cukup meluas sehingga bukan sahaja menu rahmah yang digunakan perkataan itu, termasuklah tiket kapal terbang rahmah, pakej umrah rahmah. Itu sebenarnya bukan untuk golongan tertentu tapi untuk semua. YB, bagaimana YB? Ya, saya dapati Hafiz, pada hari ini saya dapati bahawa branding rahmah tu cukup kuat. Sehingga kan ada ramai yang nak, apa orang kata, menumpang di atas branding tersebut. Tapi asalkan ianya untuk kebaikan rakyat, alhamdulillah kita terima, dan kita sebanyak mana yang rakyat boleh kongsi, kita kongsi, insya-Allah. Yep. Dan menjadi satu perkara penting dan juga YB di posisi sebagai Yang Berhormat Timbalan Menteri di kementerian yang paling penting KPDN ini. So itu kita baru-baru ini dikejutkan dengan pemergian Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Saifuddin Ayub telah pun meninggalkan kita, dan juga satu bebanan yang kuat kepada Yang Berhormat untuk meneruskan satu legasi rahmah apabila meninggalnya satu tokoh hebat yang meneruskan ataupun memperjuangkan soal rahmah ini. Sebab itu ia ramai menuntut untuk meneruskan legasi rahmah ini untuk dikekalkan. Untuk YB sendiri untuk memikul satu tanggungjawab pada saya cukup kuat dalam keadaan yang sangat mengejut ini. Saya, pertamanya kita memang merasakan kehilangan yang amat besar. Ya. Seluruh kementerian merasakannya. Dan ianya terlalu mengejutkan kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Dia tak sakit dan sebagainya kan. Jadi tiba-tiba kita dikejutkan dengan keadaan tersebut. Apapun mengimbau balik sumbangan-sumbangan, Allahyarham. Saya yakin bahawa daripada awal lagi Allahyarham mengajak saya sebagai partner, dan beliau sentiasa berkongsi segala apa yang kita nak lakukan. Jadi walaupun ianya berat bagi saya, tapi sekurang-kurangnya dia dah apa orang kata, dah handing over tu baton tu slowly. Seolah-olah macam beliau, Allahyarham, tahu bahawa beliau akan pergi. Ya, jadi itulah yang saya lalui beberapa dalam sebulan dua tu. Begitu banyak yang beliau berpesan, begitu banyak yang beliau delegatekan, begitu banyak tugas-tugas berat yang beliau minta saya lakukan. Jadi mungkin itu cara ya untuk menyiapkan saya juga untuk memikul tanggungjawab ni apabila beliau tiada. Ini satu kata satu keadaan di luar jangka, dan juga sudah tentu ia memberi satu tanggungjawab. Saya tidak mengatakan ini satu tekanan, tapi tanggungjawab untuk Yang Berhormat
Timbalan Menteri untuk menyelesaikan masalah yang masih lagi belum diselesaikan mungkin. Dan kalau kita melihat kepada kejayaan, kalau kita boleh kongsikan kepada anda, kadar inflasi 2.4% pada ketika ini, terendah dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Dan juga saya lihat di media sosial hari ini ramai yang berkongsikan harga ayam sudah turun sehingga RM6.50 dan sebagainya. Itu satu gambaran rahmah yang cukup luas, bukan saja meresapi ke dalam menu makanan tapi meresapi kepada setiap barang-barang asas ini. Bagaimana YB? Sebenarnya ini ialah selalunya mereka mengatakan, ramai yang mengatakan tak boleh turun ya, sebab faktor-faktor seperti makanan yang kita import dan sebagainya. 97% daripada makanan ayam itu diimport. Jadi sebab itu alasan tersebutlah dikatakan sebabnya tidak boleh diturunkan harga ayam. Namun alhamdulillah pada hari ini mungkin juga oleh kerana kita banyak buat jualan rahmah ya, dan kita ketika jualan rahmah memang kita menjual dengan ayam seekor tu dengan harga RM10. Ya, jadi mungkin itu apabila pengguna ni berpusu-pusu pergi kepada jualan rahmah, maka berlakulah persaingan dan persaingan yang sihat, dan akhirnya rakyat jugalah yang akan mendapat keuntungan daripada persaingan tersebut. Dalam tempoh 8 bulan yang kita lihat dilancarkan ataupun diluncurkan sekitar Januari tahun ini, sehingga hari ini dah nak masuk bulan Ogos ini, kalau kita melihat manfaat yang diterima oleh rakyat itu cukup besar. Saya melihat ini satu keadaan kita kata sebagai top down approach daripada kementerian ataupun kerajaan kepada rakyat. Pandangan YB sini kalau melihat kepada kadar kejayaan program ini, kalau kita lihat dari segi penerimaan rakyat di peringkat terbawah ini, dan juga saya ingat apa yang dikongsikan oleh Allahyarham Yang Berhormat Menteri, apabila ditanya rahmah ini untuk siapa, bukan saja untuk golongan B40 ataupun golongan miskin tegar, tetapi untuk semua. Rahmah for all. Ya, rahmah itu memang untuk semua. Kerana rahmah itu maksudnya kasih sayang, ya. Dan kita tidak harus lihat bahawa ianya untuk golongan tertentu sahaja. Sebab ada juga golongan-golongan T20 yang boleh mendapat manfaat daripada rahmah ini, ya. Contohnya kalau rumah kena banjir, kita juga ada insurans rahmah. Contohnya. Tapi ialah tentu sekali yang terbeban dengan isu kos sara hidup ini adalah golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Sebab kos sara hidup ni dia bukan saja setakat makan dan minum. Kos sara hidup ini dia melibatkan tempat tinggal, dia melibatkan pengangkutan, dia melibatkan utilities, bil dan sebagainya. Jadi makan minum tentu sekali salah satu daripadanya. Jadi apabila disposable income ataupun pendapatan itu kurang daripada keperluan untuk membiayai kos sara hidup itu, maka apabila berlaku defisit di situ, maka rakyat merasakannya, ya. Dan lepas kita baru pulih, negara kita baru pulih daripada COVID dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada tahun lepas, kadar inflasi begitu tinggi. Jadi rakyat memang dalam keadaan susah. Ya. Kuasa beli itu sangat rendah ketika itu. Dan kalau kita melihat menu rahmah RM5 yang diperkenalkan itu, kalau mungkin kita boleh sedikit throwback lah kata orang, penetapan harga RM5 itu bagaimana ia diklasifikasikan, dan idea itu bercambah bukan sahaja setakat menu rahmah, insurans rahmah, bakul rahmahnya. Mungkin bagaimana KPDN melihat keupayaan ini supaya ianya perlu dikembang dan dicambahkan? Ya, kita dia ada dua, ya Hafiz. Dia ada satu makanan dalam rumah dan dia ada makanan di luar rumah. Jadi makanan dalam rumah kita tangani dengan cara jualan rahmah. Maksudnya kita jual barang-barang keperluan dengan harga diskaun. Dan kita juga ada peruntukan yang diluluskan di Parlimen sebanyak RM100 juta dan ditambah pula RM50 juta yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini untuk jualan rahmah. Dan menu rahmah pula ialah untuk makanan di luar rumah. Jadi kita mengadakan libat urus dengan pemain-pemain industri dan kita berbincang berkenaan dengan harga makanan dah siap. Jadi kalau menu rahmah yang dijual dengan harga RM5 tu, Hafiz, ianya selalunya RM7.9, RM8.9. Dan industri bersetuju untuk menurunkan kepada harga RM5. Itu dengan proses libat urus. Dan tidak ada kompromi dari segi kualiti, dari segi portion dan dari segi apa yang dihidangkan kalau dengan RM7.9 ataupun RM8 lebih tu. Itulah janjian kami dengan pihak industri.
Satu kerjasama yang erat dan saya melihat ini juga satu political will yang cukup kuat untuk merealisasikan apa yang kita kata sangat penting. Poket rakyat itu satu perkara, kuasa beli rakyat itu satu perkara, harga yang murah, kos sara hidup yang tinggi ketika mana Yang Berhormat mengambil tampuk pemerintahan di kementerian dan sebagainya. Dalam soal ini juga kita bercakap apabila Rahmah diperkenalkan tidak lari daripada kata-kata yang mengatakan Rahmah tidak berkualiti dan sebagainya. Tetapi saya melihat Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri dan KPDN secara keseluruhannya tidak melatah dan juga menganggap itu satu perkara yang positif dan meneruskan sehingga hari ini sambutannya cukup luar biasa. Kita akui memang ada suara-suara sumbang, ya. Tapi yang memberikan kami motivasi? Yang memberikan kami motivasi ialah kami tahu bahawa kami berlaku on the right track. Kami tahu bahawa inilah denyut nadi yang diperlukan oleh rakyat. Kami tahu rakyat lapar. Kami tahu rakyat susah. Kami tahu sebab kami berdua lah, Allahyarham dan saya, berkhidmat sebagai wakil rakyat. Ya, kita rasa macam mana rakyat susah. Dan kami selalu menerima panggilan-panggilan, anak tak makan, bil tak bayar, dapur tak ada gas, beras tak ada. Jadi kami tahu, kami adalah orang grassroots dan jadi kami tahu apa yang kami buat itu memang akan membantu rakyat. Tak kisahlah apa orang cakap, ya insya-Allah, dan selagi industri menyokong kami, selagi itu kami akan teruskan. Bercakap soal industri, kalau kita melihat awal kerjasama Rahmah ini dengan sebuah pasaraya dan sehingga hari ini kalau kita boleh kongsikan kepada semua berapa jumlah industri yang terlibat dan sebagainya untuk menggambarkan betapa Rahmah ini, konsep Rahmah ini mendapat sambutan yang seperti YB kongsikan khususnya kepada industri ini. Okey, pada mulanya kita bermula dengan menu Rahmah. Okay. Jadi bila kita bermula dengan menu Rahmah, kita mempunyai rakan strategik daripada, dia bermula dengan Maidin sebenarnya. Kemudian disambut pula dengan persatuan-persatuan restoran-restoran Indian Muslim. Kemudian disambut dengan restoran masakan panas tom yum, ya, dan kemudian masuk fast food chain. Okay. Ya, jadi lepas satu fast food chain masuk, dan pada hari ini memang berderet-lah. Kita ada Mary Brown, kita ada Burger King, kita ada KFC dan sebagainya yang sama turut serta di dalam menawarkan menu Rahmah. Jadi sekarang ini kita sudah ada 2,800 lebih, ya, outlet yang menawarkan menu Rahmah. Bayangkan ya Hafiz, kalau kadang-kadang ibu bapa ni dia ada sambut hari jadi di McDonald, kadang-kadang ada anak orang susah tengok saja. Dia tak mampu nak sambut hari jadi di McDonald, tapi dengan menu Rahmah mereka boleh sambut hari jadi di McDonald. Betul. Kualiti yang dihidangkan juga setara dengan harga biasa. Dan apa yang paling penting kalau kita lihat juga, saya ada menyebut soal inflasi 2.4% yang diumumkan baru ini. Soalnya kita bercakap dalam kos sara hidup ini, kadang-kadang kita tidak menjangkakan kerana kos itu akan menaik pada bila-bila waktu dengan keadaan tak tentu dan sebagainya. Soalnya yang perlu kita tertanya-tanya adalah berkenaan dengan sustainability ataupun kemandirian, kelestarian menu Rahmah ini. Bagaimana ia boleh dikekalkan dan sebagainya. Itu yang Berhormat akan jawab selepas ini. Kita akan kembali selepas ini dalam naratif khas untuk kita bertanyakan terus kepada Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Keringatmu membasahi au pipimu, cantik-cantik awasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara
Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, _1 A dan _B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita perlu perhebatkan lagi usaha bagi memastikan lebih banyak memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Tumpuan akan diberikan bagi memperkukuh agensi galakan pelaburan di bawah MAIDA dengan tumpuan untuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan dengan mudah cara urusan pelabur secara lebih proaktif. Mengkaji semula insentif pelaburan supaya tertumpu kepada galakan pelaburan yang menjana pekerjaan berpendapatan tinggi serta daripada sumber tempatan. Menaik taraf kawasan perindustrian dengan prasarana lengkap kita meningkatkan pembangunan modal insan. Antaranya sektor petrokimia di Kertih, Terengganu. Pusat data di Sedenak, Johor. Industri hiliran getah di Kuala Nerang, Kedah. Sebagai permulaan, 100 juta ringgit disediakan bagi melengkapkan infrastruktur kawasan perindustrian, terutama prasarana berkonsepkan hijau. Kos bahan mentah kan mahal sekarang. So macam bila buat benda ni, dia banyak rakyat boleh membeli walaupun macam boleh spend duit lagi lah untuk ni kan. Kalau tak, diorang hanya mampu tengok je, tunggu cukup bulan. Kadang-kadang cukup bulan pun belum tentu mampu lagi. So benda ni boleh diteruskan lah. Kalau boleh sesiapa yang pegang lepas ni, teruskanlah legasi ni. Baguslah untuk rakyat jelata. Harap menteri yang baru selepas ni teruskanlah menu ramah, payung ramah yang dibuat oleh arwah Salahuddin. Benda yang sebenarnya memang nampak impak besar lah kepada rakyat kerana jualan tu RM5. Dia bagus. Saya mintalah selepas pemergian arwah sesiapa saja teruskan menu ramah ni kerana amat terbaik. Saya suka membeli, jadi bagi saya kalau ada barang murah-murah ni saya akan terus ambil lah. Lagi-lagi bila student kan duit tak banyak sebab nak belajar sambil kerja tu susah. Jadi bila ada barangan ramah ni, dia membantulah para student ni. Baik, bertemu kembali masih bersama dengan Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. YB, kita melihat yang dikongsikan kepada kita itu pendapat kita dapatkan di peringkat ground. Rakyat sendiri mengatakan bahawa perlu diteruskan rahmah, perlu diteruskan legasi jualan dan sebagainya. Soalnya saya gantungkan soalan sebentar tadi, kelestarian untuk mengekalkan harga RM5 satu perkara, jualan ramah itu satu perkara. Walaupun awalnya mungkin memang ada yang mengatakan bahawa perkara ini tidak lama, mungkin bertahan beberapa bulan saja. Mana mungkin RM5 itu boleh dikekalkan dalam tempoh yang panjang. Tapi hakikatnya sehingga hampir ke bulan Ogos ini masih lagi kekal dan lagi masih ramai dan juga menjadi permintaan tinggi. Apa formulanya, Nisti? Okey. Menu ramah
ialah private driven initiative. Ya, maksudnya tiada peruntukan daripada kerajaan. Dan ianya inisiatif syarikat, individu, industri dan sebagainya. Konsepnya berkongsi rezeki. Konsepnya tak apa untung sikit, tapi berkat. Itu apa orang kata, pemikiran mereka-mereka yang terlibat dalam menu rahmah ni. Kami secara jujur ni Hafiz, kami juga pada awalnya memikirkan bahawa kami hanya boleh bertahan beberapa bulan. Tapi saya ingat arwah kata, tak apalah, berapa lama kita boleh tahan, kita buat. Ya, sekurang-kurang kita boleh bantu rakyat. Tapi alhamdulillah pada hari ini dia bertahan dan ada juga cadangan-cadangan sebenarnya untuk menyediakan kad insentif supaya mereka-mereka ni dapat harga yang special kalau pergi dengan certain supermarket lah. Tapi belum dapat kita realisasikan, masih lagi dalam orang kata progress lah, ya. Tapi apa pun mereka bertahan, ya. Dan alhamdulillah, sebab seperti saya katakan tadi, kalau yang biasanya jual RM7.9 tapi dijual dengan RM5, tetap untung tapi sikit. Jadi kalau mereka meneruskan itu kerana mereka yakin kongsi rezeki. InsyaAllah. Tapi jual volume lah. Kemudian saya nak cerita sikit. Apabila kita kenalkan menu rahmah, para pelajar kata RM5 pun mahal untuk kita. Mereka kata RM5 mahal. Jadi apa yang kita buat? Kita buat kerjasama dengan KPT dan kita bawa menu siswa rahmah. RM3. RM3 Hafiz. Makin rendah. Makin rendah untuk IPT, untuk pelajar-pelajar. Ini kerjasama dengan KPT, di mana KPT bantu kurangkan kos sewa contohnya. Jadi bolehlah peniaga-peniaga itu menjual dengan harga lebih rendah. Jadi dengan RM10 Hafiz, cukup makan satu hari. 3 kali makan. Ramai yang berkongsi perkara berkenaan. Menu rahmah satu perkara. Kalau kita melihat jualan rahmah itu satu segmen yang lain untuk membantu rakyat menggunakan konsep yang sama rahmah. Seperti YB kongsikan, Yang Muhammad Perdana Menteri mengumumkan 50 juta peruntukan. Itu satu peruntukan yang cukup besar. Bagaimana ia membantu kalau bercakap dalam soal jualan rahmah bergerak yang kita tunjuk sebentar tadi? Okey. Saya nak kongsi bahawa pada bulan Mac baru-baru ini di Parlimen kita meluluskan RM100 juta untuk jualan rahmah. Tetapi model jualan rahmah sebelum ini ialah, kita ada 2 model sebelum ini. Satu ialah jualan rahmah di premis. Maksudnya dalam supermarket itu sendiri dengan kita punya rakan-rakan strategi di mana barang-barang ditawarkan sehingga 30% diskaun. Yang ini dia tak berapa nampak lah Hafiz. Orang impak dia tak apa nampak. Kadang-kadang kecil tulis jualan ramah, orang pun tak perasan. Orang ingat normal discount daripada supermarket. Tapi ianya berlaku. Kemudian konsep yang kedua, di luar premis. Maksudnya kita buat dengan rakan strategik kita di Dewan Orang Ramai ke, mungkin nak ambil masa 2 hari dan sebagainya. Yang ini pula kita dapati ada kebaikannya sebab dia di luar daripada premis, dia memudahkan orang ramai, tapi kadang-kadang kos logistiknya agak tinggi. Jadi di sini apabila Allahyarham memberikan apa orang kata mandat kepada saya untuk melihat kepada jualan rahmah, saya bangunkan satu lagi model, iaitu jualan rahmah bergerak ataupun kedai cari rakyat, hashtag. Hashtag kedai cari rakyat, di mana boleh dikatakan 99% daripada subsidi yang diberikan oleh kerajaan itu pergi kepada barang-barang yang kita tawarkan. Kita ada barang-barang keperluan harian, contohnya minyak, beras, ayam, ya, sardin, telur. Jadi inilah antara item-item yang ditawarkan dalam jualan rahmah bergerak ini. Jadi kita ada lori yang bergerak tadi, dia akan pergi menyasarkan jualan ke kawasan B40. Kawasan PPR dan sebagainya. Jadi katakanlah kita jual ayam RM10. Hafiz, orang sanggup beratur 2 jam dalam panas, dalam hujan, semata-mata untuk beli. Ya, kalau minyak 5 kg tu dia punya harga ceiling RM30.90. Tapi pada jualan rahmah bergerak ni kita jual RM25. Jadi 1 bulan boleh pakai. Ya, beras RM12 5 kilo. Itu beras siam tu. Bukannya beras tempatan, beras siam pun dapat kita jual. Sebab kita tak ada sewa, tak ada aircon dan sebagainya kan. Jadi
Jadi apabila rakyat ada yang doakan Allah, saya cukup insaf Hafiz, dan saya fikir kita kena buat lebih banyak. Kita kena buat lebih banyak. Kita kena sasarkan betul-betul. Jadi kalau kita tengok 100 juta tu tak banyak sebenarnya. Sebabnya kalau kita nak sasarkan betul-betul kepada rakyat ya. Jadi apabila kita target sehingga hujung tahun 2 kali sebulan 1 parlimen. Kalau dengan 100 juta tu. Tapi apabila Yang Amat Perdana Menteri tengok impak Jualan Ramah Bergerak ini, dia meminta kita dalam ucapan dia tadi untuk menambah 2 kali sebulan 1 DUN. Okey. Bukan saja 1 parlimen, 1 DUN. Gerak kerja semakin laju. 3 kali ganda. Kalau 1 parlimen ada 3 DUN, 3 kali ganda. Tapi oleh kerana lori-lori ini bergerak, jadi dia tidak susah. Jadi dia bawa sampai kat situ, dia buka lori dia, orang dah tunggu. Dia macam dulu-dulu lah Hafiz. Ya, ada lori, ada van, ada motosikal roda 3, style macam tu, tapi ini lebih besar. Kadang-kadang ada lori 10 tan, lori 5 tan. Kalau lori 3 tan masuk ke kampung-kampung yang jalan kecil. Kalau lori 10 tan tu bolehlah di pinggir bandar dan sebagainya. Jadi itulah dia konsep dia, kedai cari rakyat. Yep. Saya melihat juga satu pendekatan dari atas ke bawah. Top down approach ini itu memberi satu impak yang kuat, explosive effect yang awal saya katakan tadi. Dan melihat pada perkara ini, Yang Muhammad Perdana Menteri juga ada mengumumkan soal membasmi kemiskinan tegar untuk tahun ini. Bagaimana sebenarnya Rahmah ini memberi satu impak yang kuat juga untuk menyelesaikan apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri? Kita lihat dia ni ada two-prong strategi. Pertama, kita harus meningkatkan pendapatan. Kedua, kita harus mengurangkan harga kos sara hidup. Jadi apabila kita tingkatkan pendapatan dan kita mengurangkan kos sara hidup, maka disposable income itu tinggi. Ya. Jadi itu yang kita sedang lakukan, tapi untuk meningkatkan pendapatan itu dilakukan oleh Kementerian Ekonomi. Ya, yang YB Rafizi yang beri tumpuan kepada itu. Kami pula fokus kepada kos sara hidup. Jadi dia perlu digabungkan sebagai satu strategi keseluruhan. Ya, bukan in isolation lah maksudnya. Jadi itulah yang kita nak lihat berlaku, dan nak tingkatkan pendapatan tu ambil masa sikitlah. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang, kita kurangkan harga, kita manage yang bahagian kos sara hidup tu. Kalau kita melihat 2.4% inflasi yang dikabarkan paling rendah dalam tempoh 6 bulan dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Tentu dalam tempoh 8 bulan ini cukup cepat untuk dicapai perkara itu. Satu perkara, harga minyak juga di pasaran ramai yang berkongsi sehingga harga RM24 paling rendah. Saya tengok di media sosial sebentar tadi. Ayam RM6 lebih. Juga wujud persoalan, bukan sahaja soal menu Rahmah itu menjadi keperluan yang mendesak untuk menjadi perhatian KPDN, tetapi juga soal mengekalkan harga barang makanan di pasaran, kerana orang yang tidak menggunakan menu Rahmah ini perlu ke pasar mendapatkan barang dan sebagainya. Itu juga satu cabaran kepada kementerian untuk menyelesaikan perkara ini. Hafiz, saya ada satu perkataan saja. Political will. Political will. Dan inilah yang dikongsi dengan saya dan dengan Allahyarham. We have the political will. Sebab kami ada kehendak yang sungguh-sungguh. Dan kami drive. Dan contoh ya, baru-baru ni saya umumkan berkenaan dengan harga daging segar. Kita tawarkan dengan harga RM27 sekilo yang memang tak masuk akal. Tapi kita sudah dapat pun strategic partner yang sanggup. Dan sekarang ini saya dimaklumkan bahawa ada satu pasar raya besar yang sudah menghubungi rakan strategik kami untuk jual harga yang sama di pasar raya juga. So we dictate that, we set the trend, we dictate the price. RM27 sangat rendah. Ya. Saya ingat saya paling rendah saya pernah jumpa RM38. Itu paling murah. Baik, banyak lagi persoalan yang kita akan bincangkan selepas ini. Bukan sahaja terkait dalam soal ramah terhadap menu Rahmah, tetapi soal rahmah untuk semua, kerana KPDN yang dipimpin oleh YB ketika ini sudah tentu akan menyentuh kepada semua segmen yang memastikan anda tidak terbelenggu dengan kesusahan yang kita hadapi. Mungkin setengah pihak yang perlu mendapatkan pimpinan yang kuat daripada KPDN sendiri. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati, dengan ikhlas hati membantu anda berdikari.
jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Mada dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PM bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan 40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. PRU Don Terengganu ke-15. Adakah Dema salah seorang pengundi? Dah, kalau kita ni boleh ngundi, nak cek mana? Kena cek dekat My SPR Trema. Dah guna? Cek dah. Boleh ngundi? Kalau boleh ngundi, cakap banyak dah guna. Kita pakat tubik ramai-ramai pergi ngundi. Yang sahih di RTM. Sanggup meredah jalan sejauh 33 km bagi mendapatkan durian dengan harga rahmah antara yang menarik minat kami. Ia membuktikan menu kasih sayang itu tidak hanya memberi kegembiraan kepada penggemar, malah merealisasikan hasrat pembeli B40. Tapi bila ada menu ramah macam ni, dia macam beri manfaat dekat semualah, bukan setakat kita orang sebagai pelajar, tapi juga beri manfaat kepada semua orang yang macam kurang kemampuan dan sebagainya lah. Okey, saya rasa memang patutlah untuk diperpanjangkan supaya dapat dirasa, dapat dimanfaatkan oleh semua golongan lah.
Bagi peniaga Mak Yasin Arsad dengan harga RM4.99, beliau mampu menjual lebih 200 bekas durian sehari. Menurutnya, jualan murah bukan demi mengaut keuntungan semata, namun juga membantu rata-rata pembelinya yang terdiri daripada golongan kurang berkemampuan di sekitar kawasan perniagaannya. Itu diingatkan pasal menu kerajaan menggunakan menu ramah makanan kan. Itu teringat juga pada anak-anak kita buat durian kita buat menu ramah untuk menarik pelanggan-pelanggan sebab menu ramah ni dia punya jumlah bayaran pun murah kan. Habis itu banyak kita punya penduduk kat sini pun banyakkan dia punya pencarian pun taklah semahal-mahal gaji dia kan. Kami turut mendapatkan reaksi beberapa peniaga mengenai menu rahmah. Meskipun boleh dilaksanakan, pelbagai faktor seperti kenaikan harga beberapa barangan mentah dan kos sewa kedai perlu diberi perhatian. Tapi Kak Yah kena jaga juga hati-hati kawan-kawan Kak Yah yang meniaga yang lain. Sebab bagi diorang ni kan sewa kedai apa semua. Macam Kak Yah tak menyewa kedai. Jadi Kak Yah bolehlah buat tapi Kak Yah tak boleh buat selalu. Setengah-setengah peniaga yang menggunakan satu item yang kos dia tinggi. So kita akan fikir 2-3 kali nak boleh buat atau tak boleh buat. Siti Nurul Husna Bukhari, RTM. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Saya kena tanya penerbit dekat mana durian rahmah itu sebenarnya. Satu perkara yang menarik untuk dikongsikan kerana rahmah itu satu penjenamaan yang cukup kuat. Dan awal tadi kita bercakap dalam soal rahmah untuk rakyat, tapi ada juga yang mengatakan rahmah untuk semua. Kita melihat bahawa golongan sasar yang diacukan ataupun ditujukan adalah mereka yang sangat memerlukan, golongan 40, golongan miskin tegar dan sebagainya. Apabila konsep rahmah untuk semua itu dilakukan, persoalan yang timbul adalah soal adakah bila digunakan rahmah untuk semua, bagaimana sebenarnya sasaran kepada golongan yang diperlukan itu tercapai atau bagaimana sudut operasionalnya, YB? Okey, bila kita kata rahmah untuk semua, ya, bila kita buat menu rahmah tu, dia bukan, kedai tu bukan jual itu satu saja. Dia jual banyak lagi menu-menu yang lain. Hanya ada satu atau dua menu yang rahmah, harganya rahmah. Jadi terserahlah kepada pengunjung mereka nak menu rahmah ataupun tidak. Ada juga orang yang nak, kan? Jadi itulah bila kita kata, kita tak cakaplah ini menu rahmah ini untuk B40 dan sebagainya, kan? Dia terserah kepada sesiapa saja yang memerlukan. Hafiz juga tahu kadang-kadang M40 ni tengah bulan dia jatuh juga, dia susah juga, kan? Walaupun dia bukan golongan B40, kan? Dia orang ada joke lah, dia orang kata awal bulan M40, tengah bulan dah B40, ujung bulan dah asnaf. Itu yang dia kata M40 golongan yang tersakiti. Itulah. Jadi memang sebenarnya rahmah ni untuk semua, sebab dia bukan hanya apa orang kata limited lah yang kita hanya untuk menu, tetapi ada banyak lagi produk-produk lain yang kita kenalkan. Yep. Bila kita melihat kepada sambutan yang cukup ramai, yang cukup luar biasa, ini bukan soal menu sahaja, tetapi YB sebutkan sebentar tadi sebelum kita berehat seketika, ramai industri sudah mula menghubungi soal daging tadi misalnya. Dekat sini saya melihat bahawa mereka ini willingly sanggup untuk bekerjasama tanpa sebarang ada persetujuan ataupun kita kata sebarang perjanjian dan sebagainya. Kita melihat dalam soal ini kenapa sebenarnya golongan industri ini, mereka ini sangat-sangat melihat penjenamaan rahmah ini penting untuk membantu, seolah-olah tiada kepentingan dan dikatakan tadi bukannya untung tetapi untuk membantu rakyat sebenarnya. Ya, ini menarik soalan ni, ya. Sebab Hafiz, kami ni satu-satu kementerian yang jaga dua-dua. Kementerian lain, Hafiz, dia jaga industri. Kalau pertanian, dia jaga petani. Kalau nelayan, jaga nelayan. Yang kami ni jaga pengguna dan juga kami jaga industri. Jadi susah nak balance. Sebab kalau kita tarik banyak kepada pengguna, jadi industri pula rasa mereka rugi. Inilah cabaran bagi kami. Di mana dengan memperkenalkan konsep rahmah ini, kami mengajak industri bukan CSR semata. Sebab kalau CSR mereka bagi, tapi ini mereka kongsi. Itu beza dia. Ya, mereka kongsi rezeki itu, maksudnya dia macam loss leader punya konsep lah. Dia dapat daripada situ mereka dapat menarik
jualan-jualan yang lain. Saya nak kongsikan ada satu syarikat besar, mereka mengumumkan bahawa apabila mereka buat jualan rahmah, sale mereka meningkat 30%. Ya, jadi itu maksudnya ada berkatnya di situ. Dan ada strateginya juga di situ. Jadi alhamdulillah kami di KPDN berjaya mendapatkan industri ini untuk menyokong pengguna. Jadi itulah sebab itu kita dapat dengan konsep rahmah tu kita dapat orang kata win-win situation di antara pengguna dan industri. Kalau ada kemahuan, seperti kita katakan political will tadi, sebenarnya boleh dilakukan. Boleh, insya-Allah. Untuk lakukan. Dan dalam soal itu kalau kita melihat selain daripada kita sebut menu rahmah tadi, jualan rahmah bergerak, kita ada insurans rahmah. Sebenarnya apa lagi dalam perancangan KPDN Kementerian khususnya yang menjadi keperluan mendesak untuk memastikan rakyat ini mendapat segala keperluan yang seperti orang lain dapat? Sebab saya katakan tadi, kos sara hidup ini dia berkenaan dengan perumahan, dia berkenaan dengan pengangkutan, dia berkenaan dengan utilities dan sebagainya. Jadi tadi bab-bab kos sara hidup ni KPDN lihat berkenaan dengan makan minum. Tapi baru-baru ini kami menyantuni golongan pelajar di mana kami jumpa satu golongan segmen pelajar yang tertinggal. Tingkatan 6, Hafiz. Mereka kata lepas form 5. Tapi mereka ni taklah macam budak sekolah. Tapi belum lagi masuk IPT. Mereka tak ada allowance. Dan kebanyakan mereka ada yang duduk di rumah, ada yang duduk di asrama. Kalau sekolah vocational contohnya, ya college vocational mereka duduk di asrama. Mereka ini tak ada allowance. Jadi kami dapati bahawa kos sara hidup ini amat membebankan mereka. Jadi kami bagi e-wallet baru-baru ni. Ya, kita bagi e-wallet RM50 selama 3 bulan. Dan menariknya ada permintaan daripada kalangan pelajar. Ini pun saya tengah kaji nak cari rakan strategik sebab mereka minta jualan rahmah pula di sekolah-sekolah mereka. Mereka minta barang-barang keperluan pelajar. Contohnya seperti alat tulis, bahan barang-barang kebersihan diri ataupun untuk gadis-gadis, anak gadis mereka memerlukan tuala wanita dengan harga ramah. Jadi ini pun sesuatu yang saya sendiri sedang fikirkan siapa dia rakan strategik yang mahu bersama dengan kami untuk buat jualan rahmah untuk pelajar pula. Itu satu kita kata rahmah untuk semua dan juga konsep berkasih sayang itu sendiri. Dan apabila sikit saya nak mengusik YB, kalau kita bercakap dalam soal rahmah ini, apabila sekarang musim pilihan raya sudah tentu, ramai yang juga mengatakan ini satu perkara penting ataupun perkara yang perlu dilakukan. Kenapa waktu pilihan raya perlu rahmah ini digalakkan? Ini satu perkara yang memerlukan respon kepada YB sendiri untuk menjelaskan kepada mereka bahawa kalau tak pilihan raya pun rakyat perlu tetap makan sebenarnya. Ya, betul. Selalu saya dapat orang kata komen dekat Facebook saya, social media saya. Mereka kata, waktu pilihan raya je buat. Saya kata jangan fitnah. Sebab kita dah buat, kalau ikutkan jualan rahmah ni sudah lebih 1,000 daripada awal tahun. Ya, dan jualan rahmah bergerak ni, bayangkan Hafiz, daripada 16 hari bulan 6 pertama kali kita lancarkan, sudah pun ada dekat 400 jualan rahmah bergerak di 400 lokasi. Jadi, dan ianya bukan saja dilakukan di negeri-negeri yang ada PRN. Kita buat di Sarawak, kita buat di Johor, kita buat di Melaka. Jadi tak ada isu, tak timbul isu bahawa ianya hanya apabila waktu PRN, kerana rakyat yang memerlukan itu berada di mana-mana, rakyat yang lapar itu berada di mana-mana, ya, dan keluarga yang susah itu yang perlu disantuni itu berada di mana-mana. Jadi kami akan pergi, insya-Allah ke hadapan ni lagilah banyak kerjanya, kita akan pergi ke setiap DUN ya, untuk bergerak mencari rakyat, kedai cari rakyat tu. Kalau kita boleh kongsikan kedai cari rakyat itu sendiri, success rate ketika ini, kalau kita lihat di setiap DUN itu satu perkara. Bagaimana lagi perancangan untuk kedai cari rakyat ini ataupun hashtag kedai cari rakyat ini? Sebenarnya kita bercakap soal membasmi kemiskinan itu satu perkara, kerana saya memikirkan dan juga saya melihat bahawa inisiatif kedai cari rakyat ini satu perkara yang sangat-sangat dekat dengan untuk menyelesaikan isu miskin yang kita katakan tadi.
Tadi saya cakap pasal disposable income kan. Jadi apabila orang tu dia disposable income dia sikit, kuasa berbelanja dia sikit. Jadi kadang-kadang Hafiz, kita lihat mereka bawa RM40, RM50. Cukup-cukup saja. Jadi RM50, apa mereka boleh beli? Kalau beras RM12, 1 5 kilo, ayam RM10, baru RM22. Minyak RM25. Mereka masih ada berbaki RM3, mereka boleh beli kentang ataupun sardin. So maksudnya dengan RM50 itu mereka boleh berbelanja. Jadi dengan disposable income yang sedikit ya. Tapi saya nak komen sikit berkenaan dengan menitik noktakan kemiskinan ni. Kita terfikir juga. Tadi saya kata bahawa kita harus tingkatkan pendapatan. Di masa yang sama kita kurangkan kos sara hidup supaya bila kita tolak tu dia ada lebih lah disposable income dia. Tapi ada juga golongan yang tidak mampu untuk kita bantu untuk dapatkan pendapatan. Contohnya katakanlah seorang wanita, dia bukan ibu tunggal, dia jaga suami yang stroke. Macam mana kita nak bantu dia? Dia tak boleh kerja, dia nak jaga anak kat rumah lagi, nak jaga suami dia yang sakit lagi. Dan bagaimana kita nak menitik noktahkan kemiskinan ini dalam keluarga ini? Baru-baru ini kita ada berbincang, ini belum jadi dasar tapi hanya lontaran-lontaran idea, tetapi saya fikir lontaran ini mungkin boleh kita sedang kembangkan lagi. Kalau kita tengok bantuan daripada Jabatan Kebajikan ataupun bantuan pada zakat memang ada, tapi kami terfikir kalaulah kita boleh longgokkan satu dana dalam bentuk dana rahmah. Dana rahmah macam amalan saham tu. Jadi dan dividen itu pula boleh disalurkan setiap bulan dan dia bukan belanja hangus ya Hafiz, dia punya prinsipal tu kekal. Itu sedang kita bangunkan konsep itu, dana rahmah, macam lebih kurang tabung rahmah ya, yang boleh membantu keluarga-keluarga yang memang dah tak boleh nak kerja dan memang mereka terdiri daripada golongan-golongan yang macam yang saya cakap tadi. Ya, itu dalam orang kata dalam incubator lagi ni. Yang masih tengah fikir, tengah masak, tapi idea tu sudah dicetuskan. Saya pasti rakyat akan menerima dengan hati terbuka apabila kalau kita dengar perkataan rahmah itu sudah pun mendapat sambutan yang luar biasa. Sudah tentu perancangan akan datang juga akan mendapat sambutan yang luar biasa, insya-Allah. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita membawa kepada rumusan soal rahmah ini dan juga way forward kementerian untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia berdepan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Kembali selepas ini. Mengumpul berita pelusuk dunia, tidak kira masa terkini, beri yang terbaik tiada ragu. Berita pagi, berita semasa, liputan menyeluruh informasi sepanjang hari. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Zaman teknologi maju, segalanya berjalan lebih laju, lebih patah dari apa kita tahu. Pilih yang sahih, hanya yang satu, RTM. Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga, beri informasi, berkongsi. Hanya untuk anda, sudah pasti untuk semua. Isu semasa sampai dengan wibawa, isi berita sahih dan terkini. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Pasti sahih, tak perlu ragu, informasi terkini ramai yang ambil tahu. Di luar kotak, media pasti terbuka, berita segenap pelusuk dunia. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Yang terkini, pasti yang terbaik. RTM Web, where you at? Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa
dan ragam. Beri informasi, berkongsi berita yang segenap dari pelosok dunia. Isu semasa sampai dengan wibawa. Isi berita sahih dan terkini. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Terima kasih atas sokongan yang tak berbelah bagi. Setia untuk dengarkan kami, sentiasa di sisi dan percayai usaha kami. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. PRU Don Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Irama joget menawan hati. Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata. Badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor. Pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas YB. Kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Sudah tentu persoalan yang paling penting untuk kita melihat satu kejayaan Rahmah ini cukup luar biasa. Bila sebenarnya YB, kalau kita dah mencapai satu kejayaan yang luar biasa, beban yang paling berat untuk kita adalah untuk mengekalkan satu, untuk memastikan ia terus berjalan dengan lancar. Dan untuk KPDN sendiri, way forward untuk kos sara hidup rakyat, kos subsidi dan sebagainya. Ini banyak perkara yang perlu dibereskan untuk rakyat yang masih lagi menunggu. Kalau semalam kita bercakap soal menagih mandat rakyat, hari ini juga kita bercakap soal yang sama untuk memastikan bahawa rakyat dapat apa hak mereka sebenarnya. Kita melihat cara kami berfikir ni, Hafiz, kadang-kadang kita ada masalah, tapi boleh tak kita tukar masalah tu jadi peluang? Saya bagi satu contoh. Di sempadan, kita ada banyak aduan berkenaan dengan ketirisan. Contohnya, kenderaan asing, contoh di sempadan Thailand, ya, kenderaan asing datang ke negara kita, ambil minyak. Sebab kita ada minyak subsidi kan, minyak RON 95 dan diesel itu disubsidikan. Bahan api RON, diesel dan LPG ni lebih 30 bilion kita punya subsidi dan banyak tiris kerana kenderaan asing beli. Dulu kita sekat, tapi kita tak mampu berada di stesen-stesen minyak tu setiap masa. Jadi apa yang kami buat? Kami buka stesen minyak yang tak ada subsidi. Okey. Jadi kami buka stesen minyak tak ada subsidi dan letak di sempadan Perlis. Dia di Wang Klian, salah satu tempatnya. Dan dua stesen minyak, dan dalam masa 2 bulan kami dapat saving 5.7 million. Jadi mereka dengan sukarelanya self regulate diri mereka, beli dekat tempat kereta kenderaan asing ni, beli dekat tempat yang tak ada subsidi. Itu salah satu sebab saya kata peluang, masalah kepada peluang. Jadi ini berkenaan dengan ekonomi sempadan lah. Jadi kita pun sedang membangunkan macam mana ya kalau daripada dia dismuggle, macam mana kita nak sekat pun kita tak mampu. Sebabnya penguatkuasa kita tak boleh berada di mana-mana. Jadi macam mana kita nak fikir? Kita sedang malah Allahyarham sedang pun mencetuskan idea-idea untuk mengadakan macam apa orang kata duty free zone ke, jual minyak masak kita ke. Sebab minyak masak kita ni halal. Orang Thailand, Southern Thailand banyak yang nakkan barang halal. Jadi itu sedang dibangunkan. Malah Allahyarham berfikir berkenaan dengan sempadan Kalimantan apabila Kalimantan dibuka nanti. So we should be prepared. So dan selalunya kita kalau kita bandingkan kita punya minyak ya, diesel dan sebagainya lebih murah berbanding dengan Thailand. So that is an opportunity there.
Ya, jadi itu yang satu yang Allah yarham tak sempatlah. Ya, but dia sudah mencetuskan ideanya. Tanggungjawab YB untuk meneruskan. Untuk meneruskan, insya-Allah. Ya, satu cara yang halus sebenarnya kalau saya fikirkan, itu satu cara yang cukup luar biasa, mungkin tak terfikir oleh ramai pihak. Dalam soal ini juga kita perlu melihat siapa sebenarnya menjadi game changer paling penting soal menjayakan soal rahmah. Industri sudah pun memberi kerjasama, ramai pihak yang telah pun memberi kata putus yang win-win situation, kita katakan. Siapa lagi yang sebenarnya pada hemat YB menjadi game changer paling penting? Pengguna. Ya. Pengguna, Hafiz. Sebab pengguna ni 33 juta rakyat Malaysia ni pengguna. Kalau harga, saya selalu menjawab begini ya. Kalau pengguna ni dia kadang-kadang dia kata, apa kerajaan buat? Apa kerajaan buat untuk mengawal harga? Kalau kita tengok dalam pasaran ekonomi bebas, kita tak mungkin nak kawal harga setiap masa, sepanjang masa. Kerana contoh ya, kalau kita kawal harga, kemudian penternak ayam kata kami tak untung, jadi kami tak boleh nak beli ayam, jadi kami bungkus. Jadi dia tak sustainable. Jadi apa yang boleh the game changer pada saya ialah pengguna. Jadi pengguna harus bijak, pengguna harus tahu hak mereka, pengguna harus diberdayakan, ya, didaya upayakan supaya mereka boleh membuat keputusan yang bijak. Jadi inilah juga tema kita punya Hari Pengguna Kebangsaan, ya, pengguna berdaya, negara rahmah sejahtera. Jadi inilah gaya hidup rahmah ni kalau boleh kita nak terapkan di dalam pemikiran seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan konsep kepenggunaan, hak pengguna, tanggungjawab pengguna dan bagaimana pengguna ni boleh mendapat yang terbaik. Jangan senang-senang ditipu, kena scam dan sebagainya. Pengguna ni ada potensi yang amat besar pada saya. Akhirnya kita sebagai pengguna, YB juga sebagai pengguna, kita semua adalah game changer untuk menjayakan, dan insya-Allah saya doakan yang terbaik untuk Yang Berhormat untuk mengepalai KPDN ketika ini untuk meneruskan legasi rahmah dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton, dan kita mengharapkan semua mendapat manfaat daripada perkongsian kita dan juga semua mendapat manfaat daripada konsep rahmah, payung rahmah, kasih sayang untuk semua. Sekali lagi terima kasih kepada YB dan juga kepada anda yang menonton kami di Naratif Khas. InsyaAllah kita akan bertemu esok dengan topik yang lebih menarik untuk kita bincang dalam soal pentingnya kepada kita semua, iaitu rakyat Malaysia. Terima kasih. Saya Hafidh Dawson, Malaysia Madani, tekad paduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.